أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa Masjid Berencang, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tufatan, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pagi ini Allah bangunkan kita semula setelah dimatikannya kita malam tadi buat seketika. Alhamdulillah, Allah tak matikan kita terus. Kalau tidak, pagi ini tak ada lah tuan-tuan hadir dalam kuliah subuh pada pagi ini. Ya, asyik menguruskan jenazah di antara tuan-tuan yang tak bangkit-bangkit. Alhamdulillah, Allah kejutkan kita. Allah bagi kita peluang lagi. Allah bagi kita harapan untuk memperbaiki diri kita, untuk membetulkan akidah kita, untuk memperbanyak dan memperbaiki ibadah kita. Allah bagi kita peluang untuk bertaubat kepadanya, supaya dosa-dosa kita dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bagi kita peluang untuk memperbaiki diri kita. Hari ini lebih baik dari semalam, besok lebih baik daripada hari ini, lusa lebih baik daripada esok. Tulat lebih baik dari lusa. Lepas tulat apa? Tonggit lebih baik daripada tulat. Lepas tonggit apa? Berulat lebih baik daripada tonggit. Tai anjing lebih baik daripada berulat. Faham ke mana ni? Esok, lusa, tulat, tonggin, berulat, tai anjing. Sampailah kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang terbaik dari segi akidah, dari segi ibadah, maupun dari segi akhlak. Mudah-mudahan Allah bagi peluang lagi. Rebutlah peluang ini sebelum kita kembali kepadanya, sebelum kita dipadamkan oleh Allah Ta'ala. Rebutlah peluang ini. Kata Nabi, rebut 5 sebelum datang 5. Muda kamu sebelum datang tua tak betul. Sihat kamu sebelum datang sakit. Kaya kamu sebelum datang miskin. Udah papai ke dana tak boleh buat apa-apa. Lapang kamu sebelum datang sempit. Dan hidup kamu sebelum datang apa? Hidup kamu sebelum datang tumpul. Mudah-mudahan kita ada peluang Allah bagi lagi. Dan Alhamdulillah juga kita pagi ini Allah gerakkan hati-hati kita untuk hadir sembahyang berjamaah, sembahyang subuh berjamaah, yang fadilatnya semua kita tahu seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. As if you don't sleep last night, as if you didn't sleep last night. Beribadah aja. Semayang lah, baca Quran lah, wirid lah, zikir lah, tasbih lah, tahmid lah, istighfar lah. Seolah-olah macam tu. Sedangkan malam tadi apa dia buat? Apa buat? Bukan tidur, apa? Meroloh. Pandai. Malam tadi meroloh saja. Tapi dapat pahala seolah-olah dia beribadah sepanjang malam. Inilah dia pemurahnya Allah Ta'ala. Bagi kita peluang. Walaupun ibadah kita tak seberapa, tapi Allah bagi kita ganjaran yang berganda-ganda banyaknya. Itu dengan subuh. Malam tadi kita pun Alhamdulillah juga dapat sembahyang isyak berjemaah. Allah bagi fadilat seolah-olah beribadah separuh malam. Jadi maknanya malam tadi dengan pagi ni
Berapa ganjaran Allah bagi kepada kita? Seolah-olah beribadah 1,5 malam. Ya. Kalau tiap-tiap hari waktu itu bayangkan, tiap-tiap hari 1,5 malam, 1,5 malam, 1,5 malam, 1,5 malam. Ya. Jadi melayakkan kita nanti untuk dapat naungan arasy. Kerana salah satu 7 golongan orang yang dapat naungan arasy ialah mereka-mereka yang sentiasa bangun di tengah malam, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermanja-manjaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia meroloh, tapi dia sembahyang subuh bersama-sama dengan jemaah, dan juga sembahyang isyak bersama-sama dengan para jemaah. Ya, dan di antara lain orang yang dapat naungan arasy itu ialah orang yang hatinya sentiasa tertambat kepada masjid. Dia nak ke masjid aja, tak selesa sembahyang di rumah. 7 golongan manusia yang dapat naungan arasy nanti. Ya, 2 daripadanya saya dah sebutkan pagi ini. Jadi syukur kita ni, kerana kita ni menjadi orang yang mengerjakan sembahyang, orang yang mengamalkan sembahyang. Sembahyang ini tuan-tuan dan puan-puan, dia merupakan rukun Islam yang paling utama. Ya, selepas mengucap 2 kalimah syahadah, sembahyanglah suatu rukun yang sangat-sangat diberati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah pun memberati sembahyang. Dia juga nanti akan memeriksa sembahyang kita. Betul ke tak betul? Cukup ke tak cukup? Ikhlas ke tak ikhlas? Ya, ibadah yang pertama yang akan dicek oleh Allah Subhanahu wa taala setelah iman ialah sembahyang. Mula-mula ditanya iman lah, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Kalau tak jawab macam dentung baginya, ya. 70 hasta terbenam ke dalam bumi tau. Tuhan tanya lagi, wa man nabiyuka? Entah hidup pula teman tahu, pom baginya lagi. 70 hasta lagi terbenam ke dalam bumi. Congkeh balik, tanya lagi. Wa ma imamuka? I'm sorry, I do not know the answer, kata macam. Pom baginya lagi. 70 hasta lagi terbenam ke bumi. Lepas itu tanya lagi, wa ma dinuka? Tari lek. Tahu apa dia tari lek? Aku tak tahu cakap India tu, ya. Cakap Tamil. Apa dah? Apa rupanya? Diempuk di malaikat Munkar dan Nakir. Tanya lagi, wa man ikhwanuka? Siapa saudara kamu? Dia pun tak boleh jawab. Wa amcito, kata. Tahu kan? Tak tahu. Cakap Cina. Tom bagi yang lagi. Bila dah lepas itu baru ditanya sembahyang. Ya? Soalan itu bukan banyak. Soalan Munkar dan Nakir ni 6 soalan aja. Tentang akidah. 6 soalannya. Man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Wa man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Wa ma imamuka? Apa imam kamu? Bukan siapa imam kamu. Ini apa imam kamu? Lagi? Apa dia tanya lagi? Wa ma dinuka? Apa agama kamu? Lagi? Apa dia tanya lagi? Wa ma qiblatuka? Apa qiblat kamu? Kemudian ditanya lagi. Wa man ikhwanuka? 6 soalan je. Udahlah 6 soalan, bocor pula tu. Semua orang dah tahu ke tak tahu soalan ni? Tahu ke tak tahu? Udah tahu, dah bocor. Kalau SPM dapat soalan bocor macam? Ada ngaji, ada dengan SPM dah tu. Kalau dapat soalan bocor macam? Sesajalah. Ini walaupun dah bocor, kita tak boleh nak jawab kalau kita tidak amalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Tak boleh nak jawab. Dentum, dentam. Mudah-mudahan kita besok dapat menjawabnya dengan sempurna, dengan baik. Bukan payah hafal-hafal, tak. Amalkan. Menyembah hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian jangan tinggalkan sembahyang. Jadikan Quran itu sebagai ikutan kita. Apa saja kita berpandukan Al-Quranul Karim. Jadi bolehlah jawab semua tu. Kalau kita bertuhankan Allah, automatik boleh jawab Allahu Rabbi. Kalau kita menabikan Nabi Muhammad, kita ikut Nabi Muhammad sebagai contoh dan suri teladan, terus boleh jawab Muhammadun Nabi. Tak payah hafal ni. Jangan berjam menulis, tak payah. Kalau kita ikut Al-Quran, terus boleh jawab Al-Quranu imami. Bukan imam saya, imam kita tu imam ni, ya. Itu nama siapa imam kamu, ini apa imam kamu. Al-Quranul Karim jadi imam kita, ikutan kita.
Dan begitulah seterusnya. Bila boleh jawab, ditanya pula tentang sembahyang. Sembahyang kamu tu cukup ke tidak? Umur kamu dah berapa hari dah kamu hidup? Kali dengan 5, cukup ke tak sembahyang kamu tu? Kalau umur dah 50, kalilah 50 tahun, berapa hari kamu dah hidup? Tolak 15 tahun, berapa? 35 tahun. Kemudian 35 tahun, ada berapa hari kamu hidup? Dicek. Each and everyone will be examined, will be checked. No day is going to be left out. Tak ada hari yang boleh yang tertinggal. Semua akan dikira. Kalau tinggal satu waktu aja sembahyang, masuk neraka 60 tahun. One more time, takut tak berapa dengar. Satu waktu tinggal sembahyang, masuk neraka 60 tahun. One more time, bagi kali yang ketiga ni. Satu waktu tinggal sembahyang, masuk neraka, sambung. 60 tahun. Siapa hendak angkat tangan? 60 tahun tu dunia ke akhirat? Dunia ke akhirat, tuan-tuan? Akhirat. Kalau 60 tahun akhirat, berapa tahun dunia? Satu hari di akhirat bersamaan dengan 1000 tahun dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, kata Allah. Tiap-tiap subuh Jumaat dibaca tu imam tu, pada hari yang mengikut kiraan kamu, iaitu hari di akhirat, ialah 1000 tahun mengikut kiraan dunia kamu. Satu hari 1000 tahun. Kalau 60 tahun berapa? Kalau 60 tahun berapa? Ya Allah, dia tidak ke belajar matematik kemarin. Satu hari 60 tahun. 1000 tahun. Kalau 60 tahun berapa? 60 kali 1000 kali 365 tahun. Sekali lagi. 60 kali 1000 kali 365 tahun. Berapa tahun? Udah tak tahu nilainya. Berapa? 365 hari? Tahun. 60 kali 1000 berapa? 60. Tidak ketahui ngira dah mana pun. 60 kali 1000 berapa? 60,000. 60,000 kali 365 tahun berapa? Dia hari jadi tahun lah. Kerana satu tahun tu 365 hari. Jadi jawabnya tahun bukan hari tau. Kali dengan 365 berapa? Biarlah saya jawabnya. 21,900,000 tahun. Siapa lalu nohor angkat tangan? Siapa lalu nanggung angkat tangan? Siapa lalu menderitanya? 21,900,000 tahun. Kalau satu waktu tinggal. Kalau umur 60 sekali pun tak pernah sembahyang, entahlah. Lalu ke tanggungnya. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu sembahyang tu menjadi amalan utama. Whatever you do, the main program for the day is prayer. Apa saja kamu buat, acara utama yang perlu kita fikirkan ialah sembahyang. Sebab itu sembahyang ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah panggil Muhammad daripada bumi ni pergi ke langit sampai ke Sidratul Muntaha semata-mata untuk memberi perintah sembahyang. Yang lain tu semua melalui Jibril. Melalui wahyu, puasa melalui Jibril, zakat melalui Jibril. Yang lain-lain tu ya. Jangan kamu berzina melalui Jibril. Apa saja wahyu-wahyu melalui Jibril. Tapi sembahyang direct dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tandanya apa? Tandanya sembahyang itu adalah perkara yang sangat penting, sangat mustahak, sangat perlu. Tuhan sendiri panggil Nabi Muhammad naik ke langit daripada bumi, daripada Masjidil Haram dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu pun mujur 5 je. Mula-mula berapa? Dia tak pernah dengar ke cerita Isra Mi'raj ni. Mula-mula berapa? 50 kali sehari semalam.
Lepas tu naik lagi kata Nabi Musa. Muhammad berapa dapat? 50 tahun. Bangga je dia. 50 waktu sehari tahu. Aku dapat berjumpa dengan Allah 50 kali sehari. Muhammad, kata Nabi Musa. Tak lalu umat kamu. Umat aku gagah-gagah, besar-besar, kuat-kuat pun tak lalu. Ini kan pula umat kamu kemetut je tengah. Kemetut belakang ni. Mana nak? Ada yang gagah-gagah besar-besar. Mana ada? Tu imam seorang je besar. Lain, tengok. Kemetut belakang. Ini lagi kemetut. Tak lalu dia mai kata. Pergi minta korang lagi kata. Naik Nabi Muhammad minta korang. Dapat korang 5, tinggal berapa? Tinggal 45. Berapa mat? 45. Tak lalu dia mai lagi kata. Pergi minta lagi. Begitulah turun naik Nabi Muhammad tu sehingga akhirnya tinggal 5. Itu pun kata Nabi Musa naik lagi kata. Tak lalu umat kamu kata? Ya, tak lalu. Kalau lalu tak muat masjid pagi ni tahu. Ini nandakan tak lalu. Ada tak yang menengkor dari tadi sampai ni tak bangkit-bangkit lagi? Ada ke tak? Sekali lagi, ada ke tak? Ada tak betul? Apa? Ada, baru betul. Ya. Itu sebab sembahyang tu jadi tiang agama. Apa kata Nabi? As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang itu adalah tiang agama. Masjid ni ada tiang tak? Masjid ni ada tiang tak? Ada. Kalau roboh tiang ni macam? Runtuhlah masjid ni. Kalau runtuh namanya masjid ke? Kalau masjid ni runtuh namanya masjid ke? Apa namanya? Runtuhan masjid. Tu imam yang tahu masjid runtuh betul tu. Runtuhan masjid. Ya. Begitulah agama. Agama ni ada tiang. Kalau orang tak semayang artinya dia telah meruntuhkan agama, merobohkan agama, memusuhi agama. Ya. Menentang agama, berperang dengan Islam. Itu orang yang tak semayang. Kita ingat yang menentang agama ni, yang menentang Islam ni, yang merobohkan Islam ni, kita ingat siapa? Benjamin Netanyahu. Kita ingat George Bush. Kita ingat Radovan Karadzic. Kenal ke nama orang saya sebut ni? Kita ingat mereka tu yang apa? Meruntuhkan agama. Nabi tak sebut pun. Tak sebut pun Nabi kata George Bush peruntuh agama. Tak ada. Barack Obama peruntuh agama. Tak ada. Siapa yang meruntuhkan agama? Orang yang meninggalkan sembahyang. Peruntuh agama. Siapa mereka yang meninggalkan sembahyang tu? Kadang-kadang anak-anak kita peruntuh agama tu. Kadang-kadang isteri kita peruntuh agama tu. Tidur sama dengan kita, jadi benih kepada apa? Tempat benih anak-anak kita. Rupanya kita apa? Kahwin dengan peruntuh agama. Kadang-kadang suami kita benih kepada anak-anak kita. Rupanya yang dipeluk, yang dikasihi selama ini adalah peruntuh agama. Nampak tu? Kadang-kadang anak buah kita, kadang-kadang anak saudara kita, kadang-kadang cucu kita dan sebagainya. Semua itu peruntuh agama. Barang siapa yang tak semayang. Sebab itu ada satu cerita yang berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak dengar cerita ke tak? Nak ke tak? Okay, once upon a time. Terkejut dia yang baru dengar terkejut. Ustaz dia cakap orang putih saja. Atau dia jadi zaman Jepun, ngaji sekolah orang putih. Dia cakap orang putih saja lah. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang pemuda. Dia menangis-nangis, merayu-rayu menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini zaman Nabi Muhammad tahu. Dia menangis-nangis. Ditanya Rasulullah, "Ngapa kamu menangis wahai pemuda?" Jawab orang muda tu, "Ayah saya baru meninggal dunia," kata. Ayah saya baru meninggal dunia. Tapi malangnya ya Rasulullah, tak ada siapa yang nak menyelenggarakannya. Ngapa? Kata dia Rasulullah tanya. Ngapa tak ada orang yang nak menyelenggarakan? Tahu menyelenggarakan? Memandikannya, mengkafankannya, mensemayangkannya, menanamnya, itu namanya menyelenggarakan mayat.
Tak ada siapa yang nak menyelenggarakan. Kata. Kenapa? Entahlah ya Rasulullah. Tak tahu saya. Rasulullah tengoklah sendiri. Kata. Rasulullah kebetulan ketika itu ada hal. Ada kerja nak dibuat. Maka dia tak pergi. Dia hantarnya sahabat-sahabat pergi. Dia hantarnya Abu Bakar. Dia hantarnya Umar. Dia hantarnya Ali. Dia hantarnya Osman. Dan segala sahabat yang lain ya. Pergilah dia 4-5 orang. Nak menguruskan jenazah. Atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pergi sampai ke rumah tu, mana dia mayat tadi? Kata tanya pula nak anu depan tu ada tu ya. Dia tengoknya memang ada lah satu mayat yang sudah bertutup dengan kain. Mereka pun tarik kain tu, buka mayat tu, tengok mukanya. Tengok, tutup balik. Tak lalu tengok lama-lama. Kenapa? Mayat itu rupanya sudah jadi babi hitam. Mukanya tu dah rupa babi hitam. Siapa ndak angkat tangan? Siapa ndak jadi babi hitam angkat tangan? Orang muda ndak ke? Ya? Jadi babi hitam. Sahabat pun tutup balik mayat tu, terus balik. Tak berani nak memandikannya, tak berani nak mengangkatnya, tak berani nak menyelenggarakannya. Terus balik je. Sampai kepada Rasulullah, ditanya Rasulullah, "Udahkah kamu selesaikan penyelenggaraan mayat tadi wahai sahabatku?" Kata dia sahabat-sahabat, "Belum lagi ya Rasulullah." Ngapa? Kata dia Rasulullah. "Entahlah, kami tak berani nak jawab. Ya Rasulullah tengoklah sendiri," kata. Ya, mau tak mau Rasulullah pun pergilah. Pergi buka mayat, memang betul lah. Ya. Memang betul mayat tu. Jadi babi hitam. Ya. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini doa Rasul ni, tuan-tuan dan puan ya. Kejap-kejap itu dikabulkan oleh Allah Taala. Terus mayat itu kembali menjadi manusia biasa. Rupa manusia, rupa asal dia lah. Maka Rasulullah perintahkan sahabat, "Wahai sahabat-sahabatku, selenggarakanlah jenazah ini." Dia sudah kembali seperti biasa. Sahabat pun angkat mayat tu, mandikan dia, semayangkan dia, kapankan dia, semayangkan dia. Kemudian sebelum ditanam, dibuka dulu mayat. Ada tak orang buat betul? Sebelum ditanam tu buka dulu mukanya, tengok tu. Tengok udah balik rope babi. Ya. Ini hari orang tak nak sebut babi, sebut apa tu Imam? Khinzir. Nak glamorize pula nama babi tu. Ngapa pula nak bagi lembut bila sebut babi? Ngapa nak glamorizekan babi tu? Sebut aja babi gitu. Apa susah? Ini khinzir, dia benar nak cakap Arab ni. Tang babi tu dia benar cakap Arabnya. Ya, lain tak nak pula. Ya. Esok jumpa lembu betina tu, ke mana lah Al-Baqarah tu? Tak ada apa begitu. Ya. Tak pernah saya dengar apa tu. Ke mana lah Al-Baqarah tu ni? Kamu nak ke mana? Nak ke market? Nak beli samakun? Tak ada. Tentang babi tu dia benar dengan cakap Arab lah. Begitulah ditanam, kembali menjadi muka babi mayat tadi. Datang Rasulullah suruh tutup, tanam saja lah. Tidak dia berdoa lagi, tak ada. Tutup dan tanam. Udah tanam, ditanya kepada anaknya tadi yang menangis-nangis depan Rasulullah tadi. "Wahai orang muda, apalah dosa ayah kamu ni sehingga dia matinya menjadi seekor babi hitam?" Ya. Kata anaknya, "Ayah saya ni ya Rasulullah, dia orangnya baik, tak pernah kacau orang, tak pernah marahkan orang, tak pernah hasad dengki dengan orang, tak pernah mencuri harta orang, tak pernah mengacau anak bini orang. Dia ni baik, orang sayang penuh dengan dia. Dia juga seorang yang pemurah. Tapi yang saya tahu ya Rasulullah, bapa saya ni dalam hidupnya tak pernah sembahyang 5 waktu." Therefore, tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tak sembahyang 5 waktu ni nanti akan dibangkitkan Allah rupa babi yang tak cukup, rupa babi hitam. Iyalah kata Rasulullah, memang orang yang tak sembahyang nanti akan dibangkitkan Allah seperti babi hitam. Siapa hendak angkat tangan? Siapa teringin angkat tangan? Atai? Tahu atai? Atai apa? Atai apa roti? Itu roti atai tau. Nak belajar cakap Perak sikit ni. Ini orang Perak ni tau. Atai, apa buat? Jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang.
Kalau dulu-dulu ada tinggal apa buat? Apa buat? Qadha. Qadha balik. Tengok umur dah berapa baru sedar. Umur 60 baru sedar umpamanya, tak pernah sekali sembahyang. Berapa kali? Berapa? Berapa tahun nak qadha tu? Umur dah 60 sekali pun tak pernah sembahyang. Berapa tahun nak qadha? 45 tahun. Tolak 15 tahun zaman huru-hara tu. Itu tolak. Kerana dia belum akil balik lagi masa tu. 45 tahun kena qadha. Hari. Kali 5 berapa? 45 tahun kali dengan 5. Berapa kali nak qadha? Catat. Sampai kalau dia padam sebelum habis qadhanya, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya kerana dia ada usaha untuk mengqadha sembahyang. Ini dia itu pentingnya sembahyang. Udah kita sembahyang tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah lah kita ni tak ada lagi nak ninggalkan sembahyang. Ada orang nak ninggalkan sembahyang lepas ni angkat tangan? Tak ada lagi ya? Kita nak sembahyang betul-betul. Udah kita sembahyang tu bagi orang laki-laki, dia mesti sembahyang berjamaah. Mesti sembahyangnya berjamaah. Jangan seorang-seorang aja sembahyang di rumah. Kerana Rasulullah dah bagi amaran, walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallifu fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Barang siapa sembahyang di rumahnya seperti mana mereka yang tak hadir pada malam ini kerana mereka sembahyang di rumah mereka masing-masing, maka orang itu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Kerana Nabi itu dalam hidupnya tak pernah sembahyang seorang-seorang, sentiasa berjemaah. Dekat nak wafat pun dia masih berjemaah lagi. Ambil wuduk nak pergi jemaah, pengsan. Lepas tu saudara-saudara dia pun jaga. Kamu dah sembahyang belum? Belum, kata dia sahabat. Dia pun bangkit balik, ambil wuduk balik. Udah ambil wuduk, pengsan lagi. Jaga balik. Belah jaga tu, kamu dah sembahyang belum? Belum, kata. Pengsan lagi sampai 4 kali. Pengsan, bangkit, pengsan, bangkit, pengsan, bangkit. Akhirnya dia suruh Abu Bakar jadi imam. Dah tak lalu benar. Tapi dia masih lagi mempertahankan sembahyang berjemaah ni. Sampai dia wafat. Tak pernah sekali-kali dia sembahyang seorang-seorang diri. Siapa sembahyang di rumahnya sengaja, tak nak, bukan kerana tak sempat, kerana tak siar. Tahu ke tak siar? Tak teringin. Kalau orang Rawa kata Indo Podah, tahu itu orang Rawa. Ada orang Rawa sini. Kalau orang di Lipis tu ada Rawa. Sini tak. Kamera Highland ni. Siapa yang saja tak nak sembahyang berjemaah, dengar azan nehin aja. Tahu ke nehin? Ya Allah, tak tahu dia nehin. Dengar azan tu, hayya 'alas solah, nehin aja. Tak tahu nehin. Nyadin tahu nyadin. Tak tahu juga ya. McDonald tahu. Terang tak tahu ya. As-salatu khairum minan naum, kata tu Bilal tadi ya. Dia McDonald aja. Artinya sembahyang tu sesat. Kerana dia tidak mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, la dhalaltum walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, kata Nabi. Siapa yang meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Jadi sembahyang seorang-seorang di rumah tu sembahyang apa gelarnya? Imam, sembahyang sesat. Coba kita menung-menung, pejam-pejam mata kita ni. Berapa kali sembahyang kita ni sesat? Dalam hidup kita, berapa kali sembahyang sesat? Seorang aja di rumah. Isteri sembahyang tempat lain, anak sembahyang di dapur, dia sembahyang seorang-seorang di anjung. Sesat lah tu. Sebab itu tuan-tuan, kita kena berjamaah. Orang yang sembahyang berjamaah ni tuan-tuan dan puan-puan, Allah bagi 5 fadilat. Panjang benar belakang ni. Tengok jam, dah 29 minit dekat setengah jam. Allah bagi 5 fadilatnya. Nak ke tak nak? Mana tahu belum cerita lagi? Terus hendak aja.
Belum cerita lagi. Cerita dulu baru tak ada tak nak ni. Tu imam tak? Yang lain tak ke tak nak? Tak juga. Belum tahu dia nak. Ya, dengar dulu insya-Allah ya. Yang pertama, dilapangkan hidupnya. Hidupnya dilapangkan. Maknanya apa? Dia tak ada banyak masalah dalam hidupnya. Tak ada masalah ekonomi, tak ada hutang sana, hutang sini, hutang sana, hutang sini, sana no entry, sini no entry, tak ada. Allah lapangkan hidupnya, Allah bagi dia rezeki yang tak tahu dari mana sumbernya. Itu kalau dia sembahyang berjemaah, Allah lapangkan hidupnya. Dia tak ada banyak masalah. Kesihatan pun tak ada masalah, ekonomi pun tak ada masalah, kekeluargaan pun tak ada masalah, dengan jiran-jiran pun tak ada masalah, kemasyarakatan pun tak ada masalah. Allah lapangkan. Kalau ada masalah pun dihadapinya dengan baik, dengan mengikut perintah Allah. Itu yang pertama. Ndak okey tak ndak? Ndak okey tak ndak? Ate? Tahu apa ate? Ate? Ate itu artinya so. So, what are you going to do? Zuhur sekarang di mana nak semayang? Zuhur sekarang di mana nak semayang? Di tempat yang didirikan Jumaat. Lebih-lebih lagi orang berencang ni. Kalau tak pergi ke mana hari ni? Ke mana semayangnya? Here. Dalam masjid ni. Asar sekarang? Sini juga. Maghrib sekarang? Sini juga. Isyak sekarang? Sini juga. Subuh esok? Kalau orang berencang. Orang luar tu di tempat dia lah. Orang Kelantan di Kelantan lah. Kota Baru lah. Kalau dia singgah di sini, tak apalah. Itu menandakan mereka memberatkan sembahyang berjemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, lepas daripada seksa kubur. Siapa hendak seksa kubur, angkat tangan. Orang yang melazimkan sembahyang, dia lepas daripada seksa kubur. Ya, seksa kubur ada berapa? Ada 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Macam tadilah, tak boleh jawab macam. Dia bagi dia mungkar. Tengok siapa nanya. Kalau mungkar nanya, nakir melupur. Kalau nakir nanya, mungkar pula melupur. Dia bergilir-gilir. Tahu bergilir-gilir? Bergilir-gilir. Saya bukan tak erti cakap cara bersurat tu. Tapi saja. Kerana saya ni orang Perak. Jadi ke mana saya pergi mesti mempertahankan slang Perak saya. Kamu faham-faham idak-idak lah. Bergila-gila. Siapa tanya orang tu ada orang seorang lagi tu muka ni. Kalau mungkar nanya siapa muka? Nakir. Itu soalan yang pertama. Kalau dia boleh jawab, yang tak boleh jawab ni tak boleh ya. Dia boleh jawab semua. Apa kata malaikat? Tidurlah kamu di dalam kubur kamu ini laksana seorang mempelai. Tahu ke mempelai? On your first wedding night. Macam itulah. Tidurlah kamu di dalam kubur kamu seperti seorang mempelai. Mempelai ni. Tak pernah jadi mempelai ke? Tok Imam pun jadi mempelai tak? Ya? Tok Imam tak jadi mempelai? Dua-dua dia jadi. Tak kalau belum jadi mempelai. Perut benar pun ya. Udah jadi mempelai. Masa jadi mempelai tu, on your first wedding night, lena ke tak lena tidur? Tok Imam ni, lena ke tak lena tidur? Kalau lena, bingung jawabnya. Mana nak tidur? That was your first wedding night. Bila nak lena tidurnya? Kalau lena memang bingung benar tu. Nengkor je, kok orang tak tidur, dia tidur. Sedor-sedor esoknya dah siang je. Macam itulah orang yang boleh jawab tu. Dia sedor-sedor dah macam-macam aktivitinya. Sedor-sedor dunia dah kiamat saja. Itu dia. Macam itulah. Laksana seorang mempelai. Itu soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, diberi kitab amalnya melalui tangan kanannya. Siapa tak nak angkat tangan? Esok tuan-tuan dan perempuan ada convocation besar-besaran. Semua orang akan menerima surat amal dia.
Semua orang menerima sijil. Lulus ke tak lulus dapat sijil. Dalam dunia ini yang lulus je dapat sijil. Yang dapat poin yang tinggi, yang dapat poin yang tinggi dapatlah sijil. Tapi yang dapat poin yang rendah tak dapat sijil. Itu dalam dunia ni. Kalau universiti pun betul juga, siapa poinnya tinggi dapat sijil. Kalau tak dapat. Ini lulus ke tak lulus akan diberi sijil. Bahagia kan menderita kan semua akan dapat sijil. Menerima sijil itu ada 3 cara, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama menerima dengan tangan kanan. Ndak ke tak ndak. Yang kedua menerima sijil dengan tangan kirinya. Ndak ke tak ndak. Yang ketiga menerima sijil cucuk dada tu dengan jarinya, tumbuh jari itu ke belakang, ambil sijil dari belakang. Siapa ndak angkat tangan? Itu 3 jenis. Kita ndak yang mana? Yang pertama melalui tangan kanan, yang kedua melalui tangan kiri, yang ketiga dari belakang. Ndak yang mana? Ndak dari tangan kanan. Iya ke ni? Kita tengok apa kata Allah dalam Quran. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dengan tangan kanannya, maka dia dihisab dengan hisab yang ringan. Cincai je cek di malaikat hisab. Ringan aja ceknya. Macam kita turun dari KLIA lah, balik dari Mekah, custom tu cek berbenar ke? Dicek custom berbenar ke? Orang turun dari Mekah. Tak ada lebih kurang aja tanya custom dia. Pak Haji ada beli kapet? Tak ada. Padahal ada 16 tu. Mak Haji ada beli emas? Mana ada? Padahal Mak Haji kalau pergi Mekah tak beli emas Mekah tak sah hajinya. Kata dia lah. Custom tu tahu ke tak? Custom tu tahu tak? Tahu tapi saja lepas. Hisaban yasir. Esok di akhirat betul juga. Custom akhirat akan cek. Bagi orang yang menerima kitab yang tangan kanan, cek itu ringan aja. Walaupun dia tahu tu. Baru lepas menangis di Mekah tu, lalu kan ngobat Mekah tu. Aku lebih aku ya Allah, aku banyak dosa yang aku berlaku ya. Balik-balik nipu custom. Itulah dia. Tapi kita tak kira lah. Walaupun dia tahu, dia lepaskan juga. Yang kedua, menerima kitabnya dengan tangan kiri. Siapa tak? Tangan kiri. Esok masuk dalam golongan kiri. Ndak golongan kiri ke ndak golongan kanan? One more time. Ndak golongan kiri ke ndak golongan kanan? Ndak golongan kanan. Siapa ndak golongan kiri angkat tangan? Wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samumin wa hamimin wa zillim min yahmumin la baridin wa la karim, kata Allah dalam surah Al-Waqi'ah. Dan golongan kiri, tahukah kamu siapa yang menjadi golongan kiri itu? Mereka berada di dalam neraka yang terdapat asap-asap yang panas, udara-udara yang panas, tiada kesejukan dan tiada keselesaan bagi mereka. Itu golongan kiri. Siapa nak kata? Lagi teruk lagi, dapat kitab dari belakangnya. Cucuk dada itu tumbuh ke belakang, ambil dari belakang. Allah sebut juga dalam Quran. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira, kata Allah. Barang siapa menerima kitabnya dari belakangnya, maka dia menjerit kecelakaan. Celaka aku, betul, menjerit itu dia akhirat, tahu? Tak ada cakap Melayu, cakap Arab lah. Celaka aku, dan dia dimasukkan ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Ini dia tuan-tuan. Orang yang melazimkan berjamaah sembahyangnya, dia dapat kitab amalnya melalui tangan kanannya. One more time. Orang yang melazimkan sembahyang berjamaah 5 waktu sehari semalam, dia menerima kitabnya melalui tangan kanannya. Ndak ke tak ndak? Ndak. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat,
dia akan melalui titi siratal mustaqim, cepat seperti kilat. Cepat seperti kilat. Titi siratal mustaqim tu besar mana? Tuan-tuan, ada besar Golden Gate of San Francisco. Ada besar itu. Ada besar jambatan Pulau Pinang. Ada besar tambak Johor. Ya Allah, tak ada jawab nama ni. Ada ke besar tambak Johor? Ada besar jambatan Nuruddin di Paris. Di Perak ada Paris tau. Ada besar jambatan Nuruddin di Paris. Tahu Paris? Paris tu. Ada besar tu. Besar mana? Titi siratal mustaqim tu besar mana? How big is the titi siratal mustaqim? Kecil besar mana? Udah. Ada besar tiang tu? Tak ada juga. Lagi besar mana? Ada besar batang kipas angin tu? Tak ada juga. Ada besar tali belati? Tak ada juga. Lebih kecil daripada rambut. Tahu? Itu titi siratal mustaqim. Lebih kecil daripada rambut. Rambut besar mana? Ada besar menunggu saya ni? Kecil lagi daripada rambut. Tak usahlah besar tali belati. Jadilah kalau titi siratal mustaqim tu besar tali belati. Kita regangkan tali belati dia daripada menara masjid ni sampai ke flat atas tu. Lepas tu meniti ni. Boleh tak? Siapa boleh angkat tangan? Kita try tengok. Boleh tak? Besok orang itu lah. Bukan dari sini ke flat tu. Panjangnya 1,500 tahun perjalanan. One more time. Berapa panjangnya? 1,500 tahun perjalanan. 500 tahun mendaki. 500 tahun mendatar. 500 tahun menurun. Itu panjangnya. Besarnya lebih kecil daripada rambut tadi. Kemudian ada pula pengait. Dipanggil kalalib. Ini bukan saya bagi nama ni. Nabi Muhammad bagi nama. Wabihi kalalib, kata Nabi. Dan baginya di atasnya tu ada pengait. Apa kerja pengait? Mengait orang supaya jatuh. Kalau jatuh ke mana? Kalau jatuh dari titi siratal mustaqim tu ke mana? Ke neraka. Tengok tu imam dah pandai dekat Perak dah tengok. Masuk neraka. Tahu jatuh aja 70 tahun baru sampai. Kalau budak kecil jatuh udah beruban baru sampai 70 tahun. Dan sembang tak? Dan bersembang ke dah? Sempat bersembang ke dah? Tak sempat? Apa yang tak sempat 70 tahun? Sikit ke lama yang jatuh ni. Berapa tahun? 70 tahun baru sampai ke bawah. MH370 tu berapa lama jatuhnya? Berapa lama? Ada sehari? Entah berapa minit dah sampai ke bawah. Kalau dia jatuh lah. Ini 70 tahun. Boleh bersembang. Mikir jatuh je. Kenapa mikir ni jatuh? Teman dalam hidup dulu suka ngambil nombor ekor. Tiap minggu ngambil nombor ekor. Asal hujung minggu je ngambil nombor ekor. 2558. Jangan ngambil berapa ni lah. Hari ni Sabtu ni. Jangan harus ngambil. Betul seorang lagi bilang, mikir jatuh juga. Gitu. Kenapa? Teman satu tengah hidup mari suka nyemua kain ketang dada aja. Tahu ketang dada? Tak ada pakai tudung. Nanti akan masuk neraka. Jadi orang yang melazimkan sembahyang berjemaah, dia akan melepasi titi siratal mustaqim cepat seperti kilat. Macam kilat sudah dah sampai. Kerana orang yang meniti siratal mustaqim tu macam-macam cara. Mereka meniti siratal mustaqim. Ada yang berkenderaan. Apa kenderaannya? Tempat dia sembahyang berjemaah itulah jadi kenderaannya. Kalau masjid berincang ni masjid berincang dah kenderaannya naik atas masjid tu dia membawa jemaahnya. Terus sampai Jemberang. Ndak ke tak ada. Sekali lagi, ndak ke tak ada. Orang sana ndak, orang sana? Atas? Datang berjemaah. Kecuali ada uzur yang dibenarkan oleh Allah SWT.
Itu kenderaannya. Kalau di masjid Abu Bakar tanah kata tu, di situ itulah dia kenderaannya menyeberangi titi siratal mustaqim. Kalau masjid negara lah. Atau kalau di semayang banyak tempat, kadang-kadang di masjid Berincang, kadang-kadang di masjid Kampung Raja, kadang-kadang di masjid Teringkap. Ada ke Teringkap masjid? Tak ada. Ya. Kadang-kadang masjid Tanah Rata, kadang-kadang masjid Ringlet ada ya. Saya ada pergi semayang tu. Kadang-kadang ada tu. Kadang-kadang masjid Tapah, kadang-kadang masjid negara, kadang-kadang masjid masjid wilayah persekutuan, kadang-kadang masjid Putrajaya. Macam mana? Naik apa? Sebelah kaki ke masjid negara, sebelah kaki lagi masjid Berincang, betul kan? Dah, pilihlah. Dia offer banyak. Masjid tu offer. Masjid negara offer, marilah naik saya tuan. Masjid Berincang pun offer, marilah naik saya tuan. Jadi kita pilihlah yang mana kita nak. Macam orang offer kita banyak untuk apa? Ada yang offer Ferrari, ada yang offer Daimler, ada yang offer Porsche, ada yang offer Lamborghini, ada yang offer BMW, ada yang offer Mercedes. Ya, banyak mana offernya. Takkanlah dia nak pilih Ford Prefect kot. Bingung benar lah. Dia pilihlah yang terbaik ya. Macam itulah. Jadi tempat dia berjemaah itulah yang menjadi kenderaan dia meniti siratal mustaqim. Kalau lepas titi siratal mustaqim itu melangkah ke mana? Melangkah ke mana? Melangkah ke syurga lah. Ya. Kalau selagi jalan ke syurga itu hanya melalui titi siratal mustaqim, lain tak ada jalan. Ya. Ada lagi satu jalan, saya silap minta maaf. Ada lagi satu jalan, ikut bawah. Sama tak? Sama tak ikut bawah? Ikut bawah tu apa? Neraka. 7 neraka di bawah tu nunggu. Kalau tidak, kena meniti siratal mustaqim. Mau ke tak mau, sanggup ke tak sanggup ke, di situlah tempat. Ini dia tuan-tuan dan puan-puan. Itu yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Tak ke tak nak? Matlamat kita nak masuk syurga lah. Syurga ada 8 dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Ya? Ada 8. Namanya yang pertama Darussalam. Tadi ada tak minta Darussalam? Tu imam dia minta tak tadi? Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam. Masuklah kami ke dalam syurga yang bernama Darussalam. Itu yang pertama. Yang kedua namanya Jannatun Na'im. Jannatun Na'im. Penuh nikmat je. Na'im tu plural tau. Kalau satu nikmat, kalau banyak Na'im. Jannatun Na'im. Berbagai-bagai nikmat di situ. Yang ketiga Jannatun Adnin. Jannatun Adnin. Ada orang nama Adnan tak? Nama syurga tu. Kekal segala nikmat itu. Yang keempat Darul Khuld. Negara yang kekal. Nikmat-nikmatnya semua kekal. Yang kelima Darul Jalal. Nikmat-nikmatnya semua agung-agung belaka, hebat-hebat belaka nikmatnya. Darul Jalal. Ada orang nama Jalal tak? Itu syurga, nama syurga. Ya. Yang keenam namanya Jannatul Ma'wa. Jannatul Ma'wa. Sebut betul-betul Ma'wa, bukan Ma'wa. Ma'wa lain, Ma'wa lagi lain. Jannatul Ma'wa. Ya. Itu yang keenam, Jannatul Ma'wa. Yang ketujuh namanya Jannatul Firdaus. Ini ramai orang nama Firdaus. Nama syurga lah. Jannatul Firdaus. Yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Qaf Ra Alif Ra. Jannatul Qarar. Ini 8 syurga. Yang mana ndak? Yang mana ndak? Kemudian 2 orang ni ndak yang mana? Tu imam ndak yang mana? Ndak, tu imam ni ndak yang mana? Ndak mana? Ya Allah, dia teruk benar nak milihnya. Jawab ndak semua kata. Pasal kita di akhirat bukan dia balik ke dunia, akan tinggal di sana selama-lamanya. Di dunia ni pun kita nak banyak rumah, ya.
Ada satu rumah di Berincang, ada satu rumah di Ipoh, ada satu rumah di Kuala Lumpur, ada satu rumah di Alustar, ada satu rumah di Johor Bahru, ada satu rumah di Kuantan, ada satu rumah di Kota Baru. Kan senang. Nak bercuti ke sana ada rumah, cuti kemari ada rumah. Begitulah dalam syurga itu. Kadang-kadang pergi ke Darussalam, kadang-kadang pergi ke Jannatul Khuld, kadang-kadang pergi ke Jannatul Ma'wa, kadang-kadang pergi ke Jannatul Firdaus. Nak kita nak? Atas. Caranya nak dapatkan Jannatul itu apa? Semayanglah berjemaah. Kecuali dia tak nak. Itu 5 fadilat. 5 fadilat mereka yang mengerjakan semayang secara berjemaah. Lagi satu, last. Dan habis ni. Dia dah tengok jam, dia bila nak berhenti ustaz. Nak berhenti dah ni. Last sekali. Barang siapa mengekalkan semayang berjemaah 40 hari 40 malam, kekal, dan dia datang bersama-sama, dia takbiratul ihram bersama-sama dengan imam, artinya dia dapat takbiratul ula. Apa arti takbiratul ula? Takbiratul ihram yang pertama, dia takbiratul ula 40 hari, dia dapat 2 kelepasan. Dia dapat 2 kelepasan. Apa kelepasannya? Yang pertama, lepas daripada sifat nifak. Lepas daripada sifat munafik. Dia tak jadi orang munafik. Yang kedua, dia lepas daripada neraka. Siapa hendak yang kedua nak kat tangan? Dia dijamin Rasulullah lepas daripada neraka. Dia tak masuk neraka. Tapi 40 hari 40 malam bersama-sama dengan jemaah. Dan dia takbir bersama-sama dengan Tok Imam. Tak ada pernah masbuk, muafiq aja tau. Dapat 40 hari, 40 malam, dia dijamin lepas daripada dua bala. Yang pertama sifat munafik, yang kedua api neraka. Lepas dari neraka. Kalau lepas dari neraka artinya masuk apa? Masuk syurga lah, kerana di akhirat besok ada 2 tempat je. Satu namanya neraka, lagi satu namanya syurga. Jadi kalau lepas dari neraka masuk apa? Masuk syurga. Ini dia. Biar 40 hari 40 malam. Itu yang orang tabligh selalu sarankan, kamu marilah kita keluar 40 hari. Ada tak? Ada tak ngajak kita 40 hari? Itu supaya lepas 2 perkara tu lah. Lepas daripada api neraka dan lepas daripada sifat munafik. Itu dia ya. Mudah-mudahan kita dapat fadilat ini ya. Fadilat lepas daripada sifat munafik, lepas daripada api neraka. Siapa nak neraka angkat tangan? Siapa nak sifat munafik angkat tangan? Tak nak ya. Orang munafik esok di mana perginya? Di mana Allah tempatkan orang munafik tu? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah. Ya. InsyaAllah lain kali cerita bab munafik lah. Cerita tajuknya munafik je. Tapi next time kan, not now. Maybe in another 6 years time ke, kita cerita tentang munafik itu. Orang munafik itu ditempatkan di neraka di tingkatan yang terkebawah di dalam neraka. Itu dia. Mengapa ke bawah sekali? Mengapa bawah sekali? Kerana neraka itu lagi ke bawah, lagi panas, lagi ke bawah, lagi panas. Yang terkebawah adalah yang terpanas. Macam kita nanak nasi juga. Mana dulu jadi kerak? Atas ke bawah? Atas ke bawah? Mengapa bawah? Kerana di bawah tu yang paling panas. Kadang-kadang di atas tu mantah pun. Mengapa mantah? Tak cukup api. Tapi itu royuk nasi, bukan neraka. Jangan pula ada yang bercerita, aku kalau itu bawah takut, aku atas tak apa lah. Jangan kot. Neraka tu atas ke bawah ke, serupa panas belaka. Tak lalu kita nahon. Jadi tuan-tuan, kalau kita hendak 5 fadilat yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi, jangan lupa biar kita semayang kita tu sentiasa berjamaah. Every time, every waktu, setiap waktu, 5 waktu tu biar berjemaah belaka. Mudah-mudahan Allah bagi fadilat-fadilat yang dijanjikan melalui lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah masjid ni jadinya maju, imarah masjid ni, makmur masjid ni. Begitu juga masjid-masjid yang lain.
Ini dah masjid ni lengang aja. Masjid ini okey lah kerana banyak pelancong pun melarat orang sini entahlah tak tahu saya. Pelancong memang ramai dari Kelantan singgah dari mana singgah ya. Macam kami ni pelancong mana? Tapi kalau Arab orang sini tak tahu lah saya berapa orang sini. Ya. Wallahu a'lam. Udah tu ya. Sekian dulu. Udah 55 minit 5 saat. Ya. Dah dekat benar nak apa. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan pagi ini. Mesejnya apa? Satu je mesej apa? Hendaklah kamu mengerjakan sembahyang berjamaah. Simple message. Kalau tak faham juga dia benar-benar pun ya. Sekian dulu tuan-tuan dan puan-puan.